Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syahwadilah kerana beri peluang pada cikgu untuk ruangan inilah. Kenal ke dengan cikgu lagi? InsyaAllah kenal kan, janggut cikgu kenal kan. Jadi cikgu diberi peluang untuk bercakap tentang cara-cara menulis sajak. Rasanya semua orang tahu sajak kan? Sajak ni satu puisi moden. Puisi ni banyak. Ada syair, ada pantun, ada gurindam. Tapi syair dia ada gaya tersendiri. Rima akhir dia sama a. Kalau pantun dia aba, ada membayang, ada maksud. Kalau gurindam dia ada irama dia tersendiri. Jadi sajak ni satu bentuk puisi yang bebas. Dia tak terikat. Tak ada terikat dari rima dan sebagainya. Kalau tak silap cikgu lah, tahun 4 kamu dah belajar sajak ni. Dah kenal sajak. Ya. Sajak yang paling biasalah di sekolah. Sajak yang paling biasa di sekolah, sambutan Hari Guru biasa disebut. Sajak dah lama dah, tahun 1979. Dia ditulis oleh seorang pengarang yang terkenal. Sastrawan negara. Guru, guru. Cikgu suka sajak ni. Bahasa dia lembut, sesuai untuk memberi penghargaan kepada guru. Jadi cikgu tak adalah baca semua sekali, cikgu nak kenalkan saja, nak kenalkan apa dia sajak. Jadi kata penyajak tu, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Kamu tahu ke berburu tu apa? Berburu tu ialah pergi mencari binatang dalam hutan. Rusa kenal rusa? Kamu mungkin tak pernah tengok rusa, tapi gambar rusa selalu tengok. Jadi penyair ni, penulis ni, dia menceritakan, memberi perumpamaan orang yang kalau dia belajar main-main, dia kata apa? Berguru ke palang ajar. Mana dia belajar tak habis. Dia beri umpama bunga yang kembang, yang tak jadi kembang. Tapi dia sebut kembang tak jadi. Kalau bahasa biasanya kita sebut tak jadi kembang. Dia kurang begitulah. Jadi itu contoh sajak. Sajak ni panjang. Jadi cikgu tak ada masa lah untuk baca semua sekali. Baik. Bila kita tengok sajak, ya, kita fikir macam mana orang tu buat sajak. Nak tulis sajak ni macam mana? Apa yang nak ditulis? Jadi cikgu pun dulu mula-mula pun susah juga fikir macam mana nak tulis sajak ni. Cikgu pernah tulis sajak tahun 1981. Lama dah tu. Kamu belum ada lagi. Cikgu Syahwadilah pun tak tahu dah ada ke belum. Okey. Baik. Jadi sajak ni kita nak sampaikan pemikiran kita. Kita nak sampaikan maksud kita. Kalau macam tadi Usman Awang dia nak menyampaikan dia macam mana nak menggambarkan satu orang yang belajar main-main. Akhirnya dia tak jadi orang yang pandai. Jadi bila kita nak sampaikan sajak ni dia bahasa dia ringkas-ringkas je, tapi padat. Dia melibatkan pemikiran. Kita nak fikir macam mana nak tulis sajak ni. Apa benda yang kita nak sampaikan.
Kemudian yang kita sampaikan tu, dia mestilah menyentuh perasaan hati, menyentuh emosi kita. Barulah dia dikatakan sajak. Jadi dua perkara, semua kena ingat ya. Kalau cikgu tanya lepas ni boleh jawab. Yang pertama, menentukan isi atau pemikiran. Apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua, dia membentuk, dia boleh menyentuh perasaan, boleh menyentuh emosi. Kalau ada dua perkara ni, jadi sajak tu sajak yang baik. Jadi ada orang kata sajak ni ialah kata-kata terbaik dalam susunan yang terbaik. Dia susun cantik je. Ayat dia ringkas-ringkas, tapi padat. Dia pantun ke, gurindam ke, syair ke, sajak ke, dia nak menyampaikan cerita sebenarnya, nak menyampaikan maksud ataupun cerita. Cuma perbezaan antara sajak dengan cerita ialah cerita ni kita tulis panjang-panjang, sajak ni kita tulis ringkas-ringkas tapi padat. Misalnya contoh kita buat karangan. Kalau kita buat karangan, tajuk dia hari lahir saya. Okey. Pada satu hari, ayah telah membawa saya pergi ke sebuah restoran. Tujuan ayah ialah untuk menyambut hari jadi saya. Jadi kami sekeluarga telah memesan makanan-makanan mengikut selera masing-masing. Itu perenggan yang pertama. Baik, perenggan kedua pula dia cerita lain pula. Dia kata mak saya memang garang. Setiap hari dia gaduh dengan ayah. Kadang-kadang dia pukul ayah saya. Perenggan yang kedua. Baik. Kemudian perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga ni dia cerita benda yang lain juga. Dia kata apa? Malam tadi saya mimpi, saya pergi naik ke bulan. Saya pergi dengan kawan-kawan. Tinggi bulan tu. Tiba-tiba saya terjatuh. Rupanya saya terjatuh daripada katil. Jadi tiga perenggan. Perenggan satu cerita lain, perenggan dua cerita lain, perenggan tiga pun cerita lain. Jadi yang ini kita tak boleh katakan satu karangan. Kalau cikgu dari pemeriksa, siang-siang tu tolak. Jadi maknanya karangan ni kita nak menyampaikan sesuatu yang ada kesinambungan. Jadi kalau kita buat karangan, ada pengenalan, perenggan pertama pengenalan, perenggan kedua isi, perenggan ketiga isi, kemudian perenggan yang keempat kesimpulan. Begitu juga dengan sajak. Cuma sajak ni kita tak panggil dia perenggan. Kita panggil dia rangkap. Rangkap satu, rangkap dua, rangkap tiga. Rangkap satu tu biasanya berbentuk pengenalan. Kemudian rangkap dua, ketiga atau seterusnya, yang ini isi dia. Apa yang kita nak sampaikan. Kemudian akhirnya kita akan buat kesimpulan. Satu rangkap. Jadi inilah perbezaan antara sajak dengan karangan biasa. Kita teruskan lagi. Ada beberapa perkara yang kita kena beri perhatian bila kita nak menulis sajak. Kurang-kurangnya ada 4. Cuba ulang, berapa cikgu cakap? Ada 4. Ada 4 langkah untuk kita menulis sajak. Langkah pertama ialah kita perlu tema. Tema ni ialah apa yang cerita yang kita nak sampaikan. Mungkin tema kita tema tentang guru, pengorbanan guru, tentang pengorbanan ibu bapa kita, tentang perjuangan, tentang orang yang berkasih sayang dan macam-macam lagi lah. Jadi itu pokok cerita yang kita sampaikan. Yang pertama, ingat menentukan tema. Kemudian bila kita dah ada tema, kita dah ada bayangan apa yang kita nak sampaikan. Misalnya tentang kasih sayang kepada ibu bapa kita. Kita dah nampak dah apa yang kita nak cakapkan. Kemudian langkah yang kedua ialah kita tentukan bentuk ataupun nada. Macam mana cara kita nak sampaikan penghargaan kepada ibu. Mestilah dalam bahasa yang lembut, nada yang menarik perhatian, yang sesuai lah. Mungkin kita kata, wahai ibu, aku sayang padamu. Misalnya contohnya.
ataupun dengan yang dalam lain-lain perkataan, ayah, aku rindu padamu. Itu misalnya katalah ayah dia pergi jauh, duduk jauh-jauh, jadi dia nak menyampaikan perasaan rindu pada ayah dia. Itulah bahasa dia lembut dan sebagainya. Jadi kalau tema dia tema patriotik. Patriotik itu apa? Patriotik itu ialah rasa cinta kepada negara. Bila cinta pada negara ni, biasanya nada dia tinggi. Dia tak sama macam rindu dengan ayah. Jadi ketika dia pilih nada, macam mana nada nak sampaikan? Misalnya, pejuang-pejuang, kami menghargai apa yang kau lakukan. Kami takkan mampu membalas jasa yang telah kau berikan pada tanah air ini. Contohnya. Okey. Ulang balik, yang pertama tadi apa? Tema. Yang kedua, nada. Yang ketiga, memilih ayat, memilih perkataan, memilih kata-kata yang tepat. Misalnya, kalau kita nak menghargai guru, ni, kita bayangkan guru tu, biasa orang sebut guru ni macam lilin. Sebab apa macam lilin? Sebab dia akan menerangi orang lain. Jadi kita pilih perkataan-perkataan yang berkaitan dengan lilin. Misalnya, sinaran, mentari, penyeri, purnama. Purnama ni bulan kan? Bulan yang menerangi dan sebagainya. Dah ada berapa? 3. Seterusnya, kita kena bangunkan suasana puisi tu. Maksud bangun suasana puisi ni, kita kena bawa, kita nak sampaikan, kita rasakan seolah-olah orang yang baca sajak kita tu berada dalam suasana sajak tu. Macam mana kita nak bawa? Susah lah ya. Susah sikit lah. Tapi tak apalah, cikgu terangkan je. Hari ni mungkin kamu tak berapa faham. Besok bila kamu dah besar lagi, kamu akan faham. Kita nak bawa pembaca seolah-olah berada dalam suasana yang kita sebutkan. Ini barulah dia jadi orang yang berjaya menghasilkan puisi. Jadi itu saja lebih kurang langkah pertama tadi, tema. Yang kedua, nada. Nada macam mana kita nak. Yang tiga, pemilihan kata-kata macam mana. Yang keempat, kita nak bangunkan suasana puisi itu. Payah juga ya. Susah nak faham. Cikgu pun mula-mula dulu tak faham. Jadi pada cikgu, penulisan puisi ni kamu tahu saja. Cikgu tak harapkan kamu boleh menulis puisi. Kalau kamu boleh tulis, terbaik. Kalau tak boleh, tak apa. Tapi kamu tahu, puisi ni ada tema, ada nada, ada membangunkan suasana puisi. Jadi hari ni kamu terdedah dengan perkara ini. Sebelum ni mungkin kamu tak tahu, ataupun sebahagian dah tahu. Yang dah tahu tu, cikgu ucapkan tahniah lah. Yang belum tahu, cikgu harap kamu tahu. Okey, lepas ni kamu cubalah. Kamu cuba pilih satu tajuk. Katalah ibu saya. Kamu nak gambarkan macam mana kamu kasih sayang ibu kamu. Ibuku, aku sayang padamu. Tetapi aku anak yang nakal. Kadang-kadang aku melawan kata-katamu. Hari ini aku terharu bila aku sudah dewasa. Aku terkenal akan dikau. Apalagi sekarang kita berjauhan. Contohnya lah. Kamu buat aja, tulis aja. Sebab dia ni bebas, ya. Dia tak terikat. Kamu tulis aja dalam bahasa yang ringkas. Jadi kalau kamu dapat menghasilkan sesuatu saja, walaupun pendek, walaupun ada 2-3 baris ayat, ya, tak panjang pun tak apa. Tapi cikgu nak kamu cuba. Ya. Kalau tak cuba, dia tak jadi. Kalau kamu dengar cikgu cakap, kamu ngangah, tak ada apa dah. Ya, kamu cuba. Kamu tema dia, katalah kasih sayang pada ibu. Nada dia lembut. Kemudian suasana kita nak bawa, kita ceritakan macam mana ibu kamu membela kamu dulu, kasih sayang dia. Kamu nak pergi sekolah, dikejutkan kamu, ya, dihantar kamu pergi sekolah dan sebagainya. Secara keseluruhan lah, ya, kita boleh buat satu rumusan bahawa sajak atau puisi yang baik ni ialah yang mengandungi isi yang baik. Maksud isi yang baik ni, isi yang boleh memberi manfaat kepada pembaca.
Kemudian dia boleh merangsang kita punya fikiran. Dan seterusnya dia boleh membawa kita kepada suasana apa yang dipikirkan. Rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu dan sebagainya. Okey, bahasa-bahasa dalam puisi ni. Bahasa-bahasa puisi ni bahasa yang ringkas, tampat dan padat. Misalnya kita nak bahasa ni ialah alat. Alat kita nak menyampaikan perasaan kita. Ya, misalnya kita nak menyatakan tentang kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Ayat tu, bahasa tu ringkas, 3 perkataan dia, dalam menjalankan kehidupan. Jadi ayat ni terlalu umum. Kehidupan sebagai apa? Sebagai penyanyi ke, sebagai cikgu ke. Jadi ayat ni terlalu umum. Sebaliknya, ada orang yang dia buat dengan 3 perkataan juga. Misalnya kata, dia melayari kehidupan. Tak sama. Yang tadi lain, yang ini lain. Dia melayari kehidupan. Dia berlayar. Kalau orang berlayar ni, mesti di atas lautan. Kemudian dia berlayar, mesti ada kapal, ada layar. Jadi dia dah nampak fokus sikit. Ya. Kemudian kalau yang terbaik lah. Yang terbaik, dia mendayung kehidupan. Mendayung ni kerja yang susah. Jadi bila kita baca je, walaupun 3 perkataan, dia mendayung hidupnya. Contohnya, kita dapat bayangkan mendayung satu benda yang susah. Jadi dia mencerita tentang kesusahan hidup yang dialami. Walaupun dengan 3 perkataan, ya, tapi kita dapat bayangkan bahawa dia menjalani kehidupan yang susah. Jadi lebih kurang macam itu je lah, ya, yang cikgu nak sampaikan. Itu cara-cara menulis sajak. Seterusnya kita akan pergi kepada cara membaca sajak. Ini cara membaca sajak ni pun satu perkara yang penting. Sebab baca sajak ni satu seni. Sekarang disebut deklamasi. Deklamasi sajak. Apa maksud deklamasi ni? Kalau kita menulis sajak, ya, tulis sajak tu kita bagi pembaca memahami apa yang kita sampaikan. Tetapi apabila kita membaca sajak, lain. Membaca ni, penulis tu lain. Orang lain menulis. Dia, dan bila kita membaca, kitalah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan apa yang ditulis kepada orang yang mendengar. Biasanya sajak ni dalam bentuk persembahan. Tapi selalunya untuk sekolah ni, pengalaman cikgu yang penting sekali ialah kita nak bawa macam mana sajak ni sebagai satu pertandingan. Sajak satu pertandingan ni agak sukar sikit. Ya. Baik. Sebenarnya dua-dua, sama ada dia bentuk persembahan ataupun bentuk pertandingan. Yang pertama sekali, yang paling penting untuk orang baca sajak ni, dia kena ada keyakinan diri yang kuat. Terusnya kita pergi kepada cara-cara membaca sajak. Dulu orang kata membaca sajak, tapi sekarang ni orang tak kata membaca sajak. Orang sebut deklamasi sajak. Deklamasi sajak ni maksudnya kita nak menyampaikan isi sajak ataupun sajak yang ditulis oleh orang lain atau kita sendiri, kita nak sampaikan kepada orang yang mendengar. Orang tu tak nampak sajak tu, tapi kita nak dia dengar, dia faham, dia dapat perasaan, dia dapat memikirkan apa yang kita sampaikan. Kerja ni berat sikit. Baik. Biasanya dalam pertandingan lah. Dalam pertandingan, cikgu biasalah, jadi dulu cikgu jadi hakim, sajak banyak tempat dia pergi. Sebahagian murid-murid ni, peserta-peserta pertandingan ni, yang kalah ni, pertama dia tidak ada keyakinan diri. Jadi bila kamu baca sajak ataupun deklamasi sajak, sama ada pertandingan atau persembahan, ya, kamu kena ada keyakinan diri yang paling kuat, yang paling jitu sekali. Sebab kamu seorang duduk atas pentas depan mikrofon. Bayangkan depan mikrofon, ya. Semua orang memandang pada kamu. Jadi pentas tu kamu punya. Jadi kalau kamu tak ada keyakinan diri, kamu rasa takut, kamu tak boleh buat apa-apa. Mungkin sampai ke atas pentas tu nak cakap pun tak boleh. Apa yang dihafal tu lupa, hilang. Jadi sebab tu nak baca ni kena ada keyakinan diri. Nak dapat keyakinan diri ni kena banyak latihan.
ulang lagi, banyak-banyak kali. Sampai dia betul-betul mahir dalam diri kita, dalam pemikiran kamu. Jadi bila kamu masuk aja, naik je pentas, kamu kata, kacang aja. Kamu dah ada semua tu. Kamu dah tahu apa nak disampaikan. Ya. Jadi pentas kamu punya, mikrofon kamu punya. Orang lain tak boleh buat apa-apa. Hakim ke, penonton ke, dia cikgu ke, tak boleh buat apa-apa. Kamu yang kawal dewan tu, kamu yang kawal suasana, kamu yang kawal penonton. Jadi kamu kena ada keyakinan diri yang sangat kuat. Yang pertama, ya, kena ada keberanian. Yang kedua, macam mana keberanian ni boleh datang dalam diri kita? Ya. Macam mana kita boleh tahu apa yang nak disampaikan? Kita ada penghayatan yang betul-betul tepat. Ya. Penghayatan betul-betul ni. Kita bukan main-main boleh. Kita dapat rasakan apa yang ditulis itu betul-betul ada dalam hati kita. Jadi kalau kita ada penghayatan yang kuat, kita tahu mana nak tinggikan suara, mana nak rendahkan suara, mana yang suasana kita boleh tarik perhatian penonton. Kalau tidak, dia tak jadi. Lagi baiklah, yang terbaiknya, ya, yang terbaiknya ialah kita boleh hafal saja tu. Kalau orang pusing ikut mana pun, kita boleh hafal saja tu. Sebab tu cikgu pernah latih murid cikgu dulu. Latih suruh dia hafal. Kita ambil lah, katalah perenggan pertama, kedua, ketiga. Lepas tu cikgu tanya balik perenggan yang pertama, suruh dia sambung. Dia mula-mula memang dia menggelupur. Tapi kita buat latihan selalu. Kena selalu berlatih. Jadi perenggan 1, 2, 3, 4. Kemudian bila cikgu tanya perenggan 3, dia boleh sambung. Bila cikgu tanya baca perenggan yang kedua, dia boleh sambung. Bila baca perenggan yang pertama, dia boleh sambung. Setiap perenggan tu ada dalam pemikiran dia. Jadi bila kita dapat menghayati, barulah kita dapat melahirkan apa yang kehendak saja itu. Nada ada tinggi dan sebagainya lah. Dua, yang pertama tadi cikgu cakap keyakinan diri. Boleh ingat ke? Yang kedua, kita mesti ada penghayatan. Yang ketiga, ini gaya, nada dan teknik. Gaya ni macam-macam orang cakap. Ya. Biasanya bila kita baca sajak, nama kita dipanggil. Selalunya kalau dalam pertandingan dia sebut nama sekolah tak sebut. Seterusnya, misalnya Mahani binti Ujang. Jadi kamulah Mahani itu sebenarnya. Kamu pun naik pentas di depan mic tu. Kamu boleh tunduk hormat. Sikit je, tak payah banyak. Tunduk sikit, kemudian tegak, beri salam. Kamu ambil masa 2-3 minit, tenangkan fikiran. Lepas tu yang paling baik sekali, sebut nama sajak tu. Katalah tajuk sajak tu Ke Makam Bonda. Kemudian kamu sebut nama penulis. Itu sangat penting, sebut nama penulis. Kalau cikgu jadi hakim, dia hakim markah yang tinggi. Sebab kamu membaca hasil kerja orang. Walaupun kamu punya nak sendiri, kamu sebut nama kamu. Hasil kerja tu sangat penting. Jadi itu gaya. Gaya ni masuk tadi, beri salam, tegak, beri ambil 2-3 saat ataupun 10 saat. Cikgu ajar mengambil cikgu. Biasanya cikgu kata kira sampai 15 dalam hati. Kira 15 dalam hati, baru dimulakan sajak ni. Maknanya dia 15 ke 30. Baru dia dapat ketenangan. Jadi gaya ni bukan setakat gaya tangan ataupun naikkan kaki, pusing badan, bukan. Itu perkara yang tak penting. Yang penting ialah macam mana kamu punya hubungan dengan penonton. Jangan pandang atas. Cikgu biasa tengoklah, pengalaman cikgu dah banyak kan. Dia naik atas peta, dia pandang atas, dia baca pandang atas. Atau dia pandang kiri, pandang kanan, atau pandang kiri. Ada juga yang pandang bawah. Dia malu depan dengan penonton. Ini tak boleh. Kamu kena, tadi cikgu dah cakap dah, kena ada keyakinan, kena ada penghayatan, dan kamu kena berhadapan dengan penonton. Kamu sebenarnya berinteraksi dengan penonton. Itu gaya yang paling tepat sekali. Berinteraksi dengan penonton.
bila kamu berinteraksi dengan penonton, barulah ada memek muka kamu. Kalau sedih, muka sedih. Kalau gembira, muka gembira. Kalau ceria, muka ceria. Jadi penonton tu ramai. Muka kamu besar mana je, tak besar mana. Jadi semua mata akan tumpu kat kamu. Jadi bagaimana kamu berhadapan dengan penonton, berinteraksi dengan penonton, itulah gaya yang sebetulnya. Cikgu dulu pun masa muda belajar sajak pun tak kerti juga. Dulu cikgu ingat tahun 99, cikgu bawa murid cikgu bersilat atas pentas. Tapi nasib baiklah hakim tu pun tak apa kerti. Cikgu pun masa tu tak tahu lagi. Bersilat atas pentas. Ingat, itulah gaya. Rupanya itu bukan gaya. Itu tak ada markah apa pun. Tapi bila cikgu lama kelamaan, cikgu pergi jumpa, cikgu belajar, kan? Cikgu belajar dengan orang-orang yang pandai sajak. Ya, antaranya Dr. Lim Switin. Lagi cikgu lupa nama dia. Dia ni memang pakar. Ahmad Saju. Dia ni memang pakar. Dia pensyarah di UKM. Ketua unit bahasa di UKM. Cikgu lupa nama dia. Dia terangkan macam mana nak baca sajak. Barulah cikgu faham. Jadi selepas itu, dia cikgu bawa murid cikgu, jaranglah yang tangan kosong. Baik. Jadi, selain daripada itu, ya, ada enggak perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Jangan buat sekali. Misalnya kita hentak kaki ke, nak tunjukkan kita marah, kita hentak kaki. Tak ada. Itu memang tolak. Kalau cikgu lah, kita tolak markah. Ya. Kemudian kita jauhkan mulut kita daripada mic. Kita nak gaya, konon-kononnya nak gaya, tapi mulut kita jauh pada mic. Ini out. Kalah. Ya, sebab bila jauh pada mic, jauh daripada pembesar suara kamu tak sampai. Bila suara kamu tak sampai, orang atau penonton tak dengar. Penonton tak dengar, hakim pun tak dengar. Jadi mereka tak tahu apa yang kamu cakapkan. Sebab tu kena jaga, kena berhati-hati. Mulut mesti dekat dengan mic. Sebab tu gaya yang sebenarnya ialah macam mana memek muka kita. Reaksi kita melahirkan perkataan-perkataan yang ada dalam sajak tu. Okey. Jadi kemudian amalan-amalan yang terpuji, ya macam cikgu cakap tadi, bila dah habis baca sajak tu, kamu tunduk, sekian, terima kasih, kamu pun jalan elok jalan. Jangan habis je terima kasih, kamu pun terus pula gitu. Itu amalan yang tak bagus. Ya. Itu boleh menarik perhatian hakim. Okey Bung-Wit, ya. Dalam waktu yang singkat ni, ya, waktu yang terbatas ni, cikgu cuba nak tunjukkan pada kamu cara-cara membaca sajak. Jadi macam cikgu sebut awal-awal tadi, sajak ni ada yang patriotik, kasih sayang dan sebagainya. Cikgu nak bawakan satu sajak yang rasa kasih sayang. Ya, sajak ni ditulis oleh suka juga tadi Usman Awang. Cikgu suka Usman Awang ni. Ya, sebab Usman Awang ni luar biasa bagi cikgu. Dia bukan ada sekolah tinggi pun, sekolah dia 6. Tapi pemikiran dia tu luar biasa. Jadi cikgu suka sajak dia. Sajak ni cikgu baca tahun 69. Mula-mula cikgu baca. Masa tu cikgu darjah 4. Cikgu pun tak tahu, cikgu hentam je lah, baca je lah. Cara cikgu dulu baca. Ya, kamu dengar tu. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi disinari surya. Wangi berseri puspa kemboja. Menyambut kami mewakili bonda. Itu mula-mula cikgu baca. Kalau kamu tengok ni, cucu cikgu ni, anak ni semua gelak cikgu baca. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Itu cara mula-mula, kali pertama cikgu baca. Cikgu ingat lagi peristiwa tu. Bila dah besar sikit, cikgu tahu, oh salah benda tu. Cikgu tunjuk cara yang betul lah. Ya, cara yang betul, dia bukan macam ni lah. Ya. Ni daripada sajak ke makam bonda. Ya. Dengar betul. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi disinari surya, wangi berseri puspa kemboja, menyambut kami mewakili bonda. Baik, apa yang disampaikan? Rasa sedih,
Sebab apa? Sebab pergi kubur mak dia. Jadi itu itu yang bernada kasih sayang. Kemudian boleh juga kita nak menyampaikan tentang tema ketuhanan. Yang ini pun cikgu suka sajak ni. Sajak ni orang dah nyanyikan. Ya, orang nyanyikan dalam bentuk lagu. Dia ni penulis tahun 1945. Cikgu pun tak lahir lagi masa tu. Ya. Ditulis oleh seorang penulis, nama dia Khairil Anwar. Kamu dengar, cuba dengar ya. Tuhanku, dalam termanggu, ku sebut namamu, biar susah sungguh. Tuhanku, pintumu ku ketuk, aku tak bisa berpaling. Boleh ya? Jadi maknanya bila baca sajak tu bukan dia melambung-lambung tinggi, dia ada tinggi, rendah dan sebagainya. Kemudian ada juga sajak-sajak yang romantis. Yang romantis ya, yang menyatakan kasih sayang. Ni sajak ni bukanlah cikgu suka sangat, tapi cikgu nak tunjukkan saja pada kamu. Sajak daripada Sabar Menanti. Dengar ya. Sungguh berat rasanya bagiku meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa mengangkat kedua belah kakiku. Namun aku pasti di suatu pagi yang cerah kita akan berjumpa kembali. Itu seorang kekasih kepada seorang kekasih. Itu nada yang lembut-lembut. Sekarang ni yang bentuk patriotik. Bila bentuk patriotik ni, nada dia tinggi. Tinggi sikit lah. Ya. Jadi bila cikgu belajar dengan Ahmad Saju, ya, dengan dengan Rahman Syahari. Rahman Syahari tu, dia ni Profesor Rahman Syahari. Dia ni di Malaysia dikenal sebagai bapa puisi moden. Ya. Dia kata kita nak tarik perhatian penonton ni. Kita nada dia mungkin rendah, tinggi, lepas tu terus menjunam jatuh, lepas tu terus rendah. Yang ni memang susah lah, susah. Cikgu pun bukan tak reti sangat. Okey, dengar ya. Yang ni tajuk sajak yang cikgu buat lama dah. Ya, ini rangkap akhir dia. Tajuk dia Pahlawan, Jejak Pahlawan. Okey, dengarkan ya. Pahlawan, jejakmu tidak akan kami terbalas. Biar emas segunung tahan, biar permata segunung Kinabalu takkan mampu membayar harga darah merahmu yang basah mengalir di bumi milik kita ini. Kan? Ada tinggi, ada rendah dan sebagainya. Okey. Kemudian cikgu juga pernah buat sajak lah. Tahun 90-an. Sajak tu dia bercerita tentang kronologi. Tahu apa dia kronologi? Kronologi ni ialah perjalanan cerita. Perjalanan cerita yang panjang. Mula daripada tahun 1400 sampai kepada 31 Ogos 1957. Panjang masa dia. 400 tahun, lebih 400 tahun. Mula daripada Parameswara, cikgu tak tahu kamu dah belajar ke belum. Parameswara ni membuka Melaka sehinggalah zaman Tunku Abdul Rahman angkat tangan merdeka. Lama panjang. Cikgu buat dalam masa 12 perenggan saja. Kalau cikgu nak tulis karangan, tulis cerita tu, mungkin 2 buku atau 3 buku. Tapi oleh kerana cikgu buat dalam bentuk puisi, dalam bentuk sajak, dia ambil masa sikit je. Masa dia dalam 5 minit, kemudian cikgu buat dalam 12 perenggan. Cikgu suka sajak ni, cikgu seronok sajak ni, cikgu ada cerita di sebalik sajak ni. Nak tahu? Lepas ni cikgu tahu. Okey, ini rangkap akhir sajak yang cikgu tulis. Tajuk dia Sebuah Merdeka. Dengarkan ya. Selepas 400 tahun bumi ini diinjak. Selepas 400 tahun bumi ini diperkosa, Union Jack tersungkur. Sujud pada jalur merah putih.
Bendera Persekutuan Tanah Melayu diiringi suara keramat. Merdeka! 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 Itu dia. Tengku Abdul Rahman sebut merdeka pada 31 Ogos 1957. Baik, sajak ni cikgu tulis masa dekat sekolah lama cikgu dulu. Jadi diorang suruh buat sajak tentang merdeka. Cikgu pun tulislah. Rupanya sajak tu cikgu suka. Cikgu rasa puas hati. Kemudian sajak ni dia ada orang lain yang dengar. Orang lain pun tertarik dengan sajak ni. Jadi pada tahun 2006 ni tahun ketiga, tahun keempat cikgu di SK Pulau Indah 2. Jadi cikgu dapat jemputan, bukan cikgu baca, murid cikgu baca. Ya, dapat jemputan buat baca sajak secara langsung dalam rancangan Malaysia Hari Ini TV3 sempena bulan kemerdekaan. Oi, seronok. Bangga masa itulah, bangga. Apa tak bangganya, kita bukan orang hebat pun, tapi ada orang yang rekomenkan supaya sajak tu dibacakan. Walaupun cikgu tak baca, tapi cikgu gembira lah sebab sajak tu sajak cikgu. Yang membaca tu anak didik cikgu, anak murid cikgu, anak didik cikgu. Jadi sajak tu bukan setakat kat situ je. Cikgu jagalah ke mana-mana, pernah dibaca dekat Putrajaya, dekat Universiti Islam Antarabangsa. Masa tu seronok lah. Tapi tahun itu je, tahun depannya orang tak panggil dah. Sampai sekarang orang tak panggil lagi dah. Jadi sajak-sajak yang cikgu buat biasanya berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada persaraan, ada perpisahan dan sebagainya. Jadi rasanya setakat itulah yang dapat cikgu sampaikan. Ya, cikgu percayalah kalau kamu sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh, ya, kamu akan boleh berjaya. Kamu boleh jadi penulis ataupun kamu boleh jadi pembaca sajak. Jadi kalaulah cikgu ada masa, cikgu sedia untuk beri kerjasama, ya, kerjasama pada masa-masa akan datang lah. Cuma yang ini cikgu rasa cikgu Sawadi apa semalam tak silap dia beritahu lah, cikgu pun pening kepala lah benda ni, bukan pening macam mana. Benda ni ada dalam fikiran tapi dah lama dah cikgu tinggalkan. Cikgu kena cari balik. Kemudian cikgu pun mungkin tak dapat menyampaikan dengan cara yang terbaik. Jadi cikgu doa sangatlah, ya, kamu boleh hasilkan karya yang baik, kamu boleh jadi pembaca sajak yang baik. Ya, jadi kalau apa-apa yang tak kena tu, cikgu minta maaf khas pada cikgu Sawadilah. Ya, macam mana pun terima kasih penghargaan yang diberi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.